الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد، إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، رب يسر ولا تعسر، رب تمن بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga sampai ke saat dan ketika ini kita dipanjangkan umur, diberi kesihatan dan kelapangan masa, dan dapat lagi kita meneruskan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib yang telah disempurnakan dengan cara berjamaah, dan pada masa yang sama kita dapat lagi meneruskan kuliah maghrib kita pada malam ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita semua mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi perbincangan kita berkaitan dengan kitab Penawar Bagi Hati. Masih lagi pada bab yang kelima, pada menyatakan fikir dan kasih akan harta. Jadi sambungan pada bab ini, sebelum ni telah bincang berkaitan dengan adapun yang lebih daripada qadar memadai, maka ada padanya 3 kebinasaan. Apabila kita mengambil harta lebih daripada qadar hajat kita, lebih daripada qadar hajat, maka di sini dinyatakan kepada kita ada 3 kebinasaan. Yang pertama menyeru kepada maksiat, yang kedua menyeru ia kepada bersedap-sedap dengan segala yang harum dan yang halal, dan yang ketiga melalaikan ia daripada zikrullah. Itu apabila kita ambil lebih daripada qadar yang memadai, kita ambil pendapatan pencarian kita lebih daripada qadar hajat kita, maka kita terdedah dengan kebinasaan tadi. Jadi malam ni saya sambung berkaitan dengan perkara yang ketiga ini. Sebagai dalilnya, dan melalaikan ia daripada zikrullah, seperti firman-Nya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bab yang kelima pada menyatakan fikir dan kasih akan harta. Lupa nak lihat. Cuba. Muka surat kalau tulisan Jawi, muka surat 45 46, tulisan Rumi kita boleh tengok di ujung apa ni, bab yang kelima pada menyatakan fikir dan kasih akan harta. Ujung bab yang kelima. Macam mana? 113. Muka surat 113. Okey. Dan melalaikan ia daripada zikrullah ta'ala, seperti firman-Nya, firman Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Surah At-Takatsur ayat 1 hingga 2. Artinya melalaikan akan kamu daripada mengerjakan amal ibadah, oleh bermegah-megah dengan harta dan anak-anak dan lain-lainnya, hingga ziarah kamu akan perkuburan. Memang apabila kita ambil
lebih daripada qadar hajat kita, maka dia akan melupakan kita kepada mati kita. Sehingga disebut secara khusus dalam ayat hak kita sedang bincang ini, Allah Ta'ala bagi tahu melalaikan akan kamu daripada mengerjakan ibadat. Apabila lebih daripada qadar hajat, maka lalai kita daripada mengerjakan ibadat. Tak ada masa nak datang surau, tak ada masa nak baca Quran, tak ada masa nak berzikir, nak golek tasbih dengan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar pun tak ada masa. Pasal apa? Pasal sibuk dengan agenda dunia yang berlebih-lebih daripada qadar hajat kita. Bila lebih pada qadar hajat ni, kita bermewah-mewah sampai satu tahap kita sayang pada harta. Sayang pada harta. Apabila kita nak keluarkan zakat, jadi berkira dalam bab. Nak bersedekah, jadi berkira dalam bab sedekah. Tapi kalau tak sampai tahap tu, tak apa tuan-tuan, ambillah harta. Kalau zakat kita tidak abaikan, nafkah anak isteri tidak diabaikan, maknanya kita bersedekah pun tak rasa apa tuan-tuan. Bahkan kita rasa inilah milik kita di akhirat nanti. Maka silakan, ambillah harta tadi. Tapi kalaulah sampai satu tahap melalaikan akan kamu daripada mengerjakan amal ibadah oleh bermegah-megah dengan harta, dengan sebab banyak harta, maka menjadikan tak ada masa dengan ibadah. Tempat lain semua kita boleh pergi, serata dunia, tempat-tempat yang mewah-mewah, tempat-tempat yang seronok-seronok, menyeronokkan jiwa kita, menyeronokkan nafsu kita, kita boleh pergi serata dunia. Tapi nak pergi kerjakan haji, nak pergi kerjakan umrah, susah bagi kita. Maka pasal apa tu? Dengan sebab kita mula dirosakkan oleh harta benda kita sendiri. Kita berkira dalam bab ibadah, kita tak rasa nak berkira dalam bab keseronokan dunia. Itu kena berhati-hati. Selain daripada tu, dan anak pinak dan lainnya, menjadikan kita lupa juga. Tapi fitnah di antara dua ni, harta benda dengan anak pinak ni, kat mana lebih besar? Harta benda lebih besar daripada anak pinak sebenarnya. Banyak ayat Allah Ta'ala menyebut pada kita berkaitan dengan fitnah harta dan anak pinak. Allah Ta'ala sebut antaranya selain daripada ayat ni, Allah Ta'ala sebut innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya sahaja harta benda kamu dan anak pinak kamu, itulah ia percubaan bagi kamu, fitnah bagi kamu. Mula dengan harta dulu, baru anak pinak. Susunan tu memberi maksud pada kita, bukan semata-mata susun macam tu. Sebab tu kita jumpa banyak tempat apabila cerita berkaitan dengan fitnah harta dan anak, maka Allah Ta'ala susun harta dulu, baru anak pinak. Kerana apa? Kerana anak tu jadi rosak dengan sebab sibuknya mak ayah, sibuknya penjaga dengan harta benda, maka dengan sendiri fitnah kepada anak pinak. Jadi macam tu, dengan sendiri. Tapi kalau kita boleh kontrol elok harta kita, pencarian kita tu elok, tidak melalaikan kita, anak kita pun kita boleh kontrol dengan cara elok, insya-Allah tak ada masalah bagi kita. Tapi kalau kita kena fitnah harta, maka besar kemungkinan kita akan kena fitnah melibatkan anak kita. Banyak hari ni anak-anak zaman sekarang pada kita, tapi bukan anak-anak orang kawasan kita ni, sini bagus-bagus ni. Ini insya-Allah bagus ni. Ada juga, saya tak tahu. Dengan sebab saya sekali-sekala dia datang. Biasalah dalam ramai-ramai mesti ada seorang dua, biasa tu. Tapi tak boleh jadikan hujah lah, sebab tak ramai tak ramai. Tapi kau boleh jadikan hujah ni dengan sebab ramai. Al-ghalibu ay al-kasiru, dalam kitab sebut. Ghalib itu menggambarkan banyak terlibat macam tu. Maka ghalib, tapi dengan sebab tak ramai, maka kita tak jadikan hujah, tak jadikan sebagai satu bahan untuk kita nak menjatuhkan satu tempat dah. Maknanya biasalah, dalam standar kelapa tu tak ada semua yang jadi kan. Ada juga yang kiranya tengok-tengok elok pada peringkat awal, tengok-tengok belum apa-apa dah jatuh dah. Ada juga macam tu kan. Biasalah macam tu. Dalam masyarakat kita pun sama juga. Hebat mana pun kita, kadang-kadang ada juga terlepas pandang kita. Berhati-hati dah tu. Tengok-tengok kadang-kadang kita berhati-hati dah.
Orang lain tak berhati-hati, lalas sekali terkena juga kita. Tapi ala kuliah, kalau kita berhati-hati, kita sentiasa menghubungkan diri dengan Allah. Kalau berlaku pun dalam keadaan kita dah berhati-hati. Kalau berlaku pun tak teruk sangat lah. Tapi kalau dalam keadaan kita tak berhati-hati, tidak berjaga-jaga, kalau berlaku, teruk kita. Teruk. Tapi ni antara jalan kita ni nak berhati-hati dengan menguruskan kehidupan kita, supaya fitnah ni tak kena pada kita. Kita tengok. Dan anak dan lainnya, banyak lagi lah perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita lalai. Antaranya pangkat darjat pun lalai juga. Pangkat darjat. Hiburan, lalai ke tak? Hiburan pun jadi masyarakat kita lalai hari ni. Zaman kita hari ni banyak jenis-jenis hiburan yang menyebabkan masyarakat kita jauh daripada rahmat Allah, jauh daripada Islam yang sebenar. Kalau kita tengok berlaku di Bukit Jalil tu hari, bukan sekadar hiburan biasa-biasa, sampai hidang arak, sampai ada dadah, sampai mati-mati dengan sebab terlebih arak, terlebih dadah. Ni fitnah. Fitnah yang melanda umat Islam pada hari ini. Pasal apa saya sebut umat Islam? Pasal majoriti hak mati dan majoriti yang pergi ni siapa dia? Majoriti anak Melayu beragama Islam. Dah hak mati baru ni pun majoriti anak Melayu yang beragama Islam. Sepatutnya orang Melayu beragama Islam ataupun atas nama Islam tu tak terlibat. Kalau terlibat pun peratusan yang kecil. Sepatutnya macam tu kalau terlibat sekalipun. Tapi hari ini masyarakat Melayu, anak-anak Melayu beragama Islam menjuarai segala jenis gejala sosial. Hak terlibat dengan dadah orang Melayu. Hak terlibat dengan gejala-gejala sosial lain pun majoriti orang Melayu juga. Pasal apa jadi macam tu? Sedangkan kita hari ni agama persekutuan pun agama Islam. Lepas tu pula majoriti negara kita pun masyarakat Melayu. Tiba-tiba tuan-tuan, hak kita duk berjuang Melayu, berjuang agama tuan-tuan. Apa erti kita memperjuangkan Melayu? Sebab tu tuan-tuan, Nabi tak ajar kita memperjuangkan bangsa. Nabi tak ajar kita memperjuangkan bangsa kita tuan-tuan. Sebab tu kalau kita berjuang bangsa tuan-tuan, Nabi pernah menyatakan dalam satu riwayat hadis, Nabi kata, man da'a ila asabiyah falaysa minna. Barang siapa yang mengajak kepada asabiyah, mengajak kepada kebangsaan, memperjuangkan kebangsaan, ia bukan daripada kalangan kami. Nabi tak nak mengaku jadi umat dia tuan-tuan. Dengan sebab kita hanya memperjuangkan bangsa. Sebab tu hari ini hak perlu kita perjuangkan tuan-tuan. Atas nama agama. Agama kena perjuangkan. Dengan sebab Islam tu tinggi, tidak ada hak lebih tinggi daripada Islam tuan-tuan. Walaupun hari ini Islam tuan-tuan diperkotak-katikkan pada hari ini. Orang pandai Islam pada hari ini tuan-tuan lemah pada hari ini dengan sebab pengamalan dalam masyarakat tuan-tuan. Orang pandai Islam ni duduk pada mana? Duduk pada mana-mana individu tuan-tuan. Kadang-kadang orang tengok individu, orang Islam ke macam ni? Pakaian macam ni, akhlak macam ni, orang nampak Islam macam tu. Tapi dengan sebab seorang yang terlibat macam tu, orang pandai Islam macam tu. Tapi kalau semua Islam, semua masyarakat Islam tuan-tuan ambil Islam, ambil akhlak Nabi, ambil pakaian Nabi, ambil makan minum Nabi, ambil cara Nabi daripada awal sampai akhir tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan dengan sendiri orang akan nampak Islam tu hebat. Orang nampak hebatnya Islam, murninya Islam, agungnya Islam tuan-tuan. Tapi malangnya pada hari ini tuan-tuan, orang nampak Islam ni macam macam-macam tomahan pada hari ini tuan-tuan. Macam-macam tomahan kepada umat Islam pada hari ini tuan-tuan. Dengan sebab apa? Dengan sebab kelemahan kita sendiri tuan-tuan. Dengan sebab kita ambil mudah tuan-tuan.